Tapi Hilal Azmi mungkin berada di bilik berita dapat memberikan perkembangan terkini apakah yang dibualkan oleh jabatan netizen pada ketika ini. Sudah pasti saya rasa perkataan darurat itu masih lagi trending di situ Hilal. Tapi adakah mereka sudah mendapat pencerahan sikit sebanyak berkongsikan info-info yang sahih, kerana apabila banyak perkara spekulasi berlaku, banyak juga kisah-kisah yang kurang enak juga dikongsikan kerana seronok nak berkongsi cerita. Hilal, apa kisahnya? Sebenarnya saya cuba mendapatkan lebih terperinci berkenaan dengan kata kunci yang memang menjadi bahan bualan di Google, di Social Bearing, di Twitter dan di beberapa platform media sosial yang lain. Itu adalah antara perkara yang kita nak tengoklah macam mana perkembangan dari segi perbincangan kata kuncinya. Apakah tema-tema dan juga topik-topik yang menjadi perbualan hangat, dan ini adalah antara topik perbualan hangat yang banyak dibualkan pada ketika ini. Ini adalah antara 6 yang tertinggi, iaitu darurat, Muhyiddin, Malaysia darurat, state of emergency, emergency Malaysia, darurat meaning dan curfew. Ini adalah antara carian yang paling tinggi pada ketika ini berkenaan dengan darurat, yang mana ini adalah kata kunci yang juga banyak dibualkan di beberapa platform media sosial yang sememangnya terus hangat dibualkan pada ketika ini. Tapi dari segi jumlah perbualannya, kalau kita tengok balik perkataan dari macam contoh kata kunci darurat itu sendiri, kalau kita tengok di CrowdTangle pada ketika ini, ianya tidaklah begitu banyak dibualkan, hanya sekitar 2,000 atau bawah 2,000 sahaja. Tetapi sejak 3 jam lepas, jumlah perbualan ini meningkat sehingga hampir ke 100,000 interaksi di media sosial. Ini contohnya di Facebook, membabitkan Facebook search sahaja banyak page dan juga akaun-akaun media sosial yang berbincang tentang perkara ini. Kita tengok sendiri macam-macam juga. Tetapi kita juga nak tahu apakah perkembangannya di Kuantan, apa yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong menerusi Instagram Istana Negara sebentar tadi. Kebuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, serta isteri serta Raja Permaisuri Agong berangkat untuk menziarahi pusara almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah di makam Diraja Pekan Pahang. Ini adalah antara foto yang dikongsikan menerusi akaun Istana Negara sekitar sejam yang lalu. Ini juga antara perkara yang turut sama menjadi bahan bualan, sebab kita tahu pada ketika ini ada banyak spekulasi yang timbul, namun tidak ada sebarang kenyataan rasmi lagi dikeluarkan hingga boleh meredakan apakah perbualan di media sosial dan juga dalam karangan rakyat Malaysia terutamanya. Tetapi banyak spekulasi yang timbul, tetapi ada jugalah yang bergurau, katanya mungkin Yang di-Pertuan Agong jemput Perdana Menteri untuk makan ikan patin kat Kuantan waktu sekarang ni, mungkin kita tak tahu kan. Itu antara contoh perbualan yang adalah di media sosial. Namun demikian, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkenaan dengan data COVID-19 yang mana dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada ketika ini. Kes pulih di Malaysia pada ketika ini adalah 467, yang menjadikan kes pulih pada ketika ini adalah 15,884. Kes baru 710, jumlah keseluruhan 24,514, dan di ICU ada 90 kes kini sedang dirawat di unit rawatan rapi, yang mana 28 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Namun demikian, berita sedih yang amat memilukan iaitu 10 kes kematian, iaitu jumlah yang agak tinggi, paling tinggi dalam sejarah COVID-19 di Malaysia, yang mana 8 daripada 10 kes ini datangnya dari Sabah. Dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pada ketika ini adalah 8,416. Jumlah kes aktif ini juga antara data yang paling penting untuk kita tengok, sebab apa, kes aktif inilah yang boleh dikaitkan dengan R0 ataupun data R0 yang dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham sebelum ini, yang bagaimana ia boleh merebak lagi. Bayangkan dah ada setakat ini 8,416. Baik, saya nak kongsikan graf di mana bagaimana kadar ataupun status terkini berkenaan dengan kes aktif ini. Okey, ini bermula pada awal Mac yang lalu. Paling tinggi kita catatkan adalah sekitar 2,200, iaitu pada pertengahan Mac. Kemudian kita masuk ke PKPB sekitar bulan Jun, yang mana kes aktif pada ketika ini terus menurun. Dan kemudian pada sekitar September 26, yang mana pada ketika itu pilihan raya negeri Sabah pun bermula dan selain daripada pilihan raya negeri Sabah, banyak pergerakan telah berlaku pada ketika itu, sehingga kini kes aktif ini berada pada kedudukan 8,416. Yang mana saya kira
ia lebih kurang 2 hingga 3 kali ganda berbanding PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama kali dibuat pada Mac yang lalu. Jadi kedudukan ini merupakan antara kedudukan yang cukup kritikal bagi Malaysia, dan ini juga namun demikian dengan teknologi dan juga usaha-usaha yang digerakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita masih lagi mampu mengawal keadaan ini, yang mana kita tahu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sedang berlangsung di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan juga di Sabah. Namun ada juga beberapa lokaliti yang telah pun dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan bagi mengawal penularan ini. Sebab apa? Penularan COVID-19 ini banyak disumbangkan oleh pergerakan manusia. Lagi banyak manusia bergerak, maka lagi mudahlah ia ataupun kes ini untuk terus merebak. Jadi untuk hari ini kita ada banyak cerita juga. Salah satu cerita lain juga yang turut menjadi perhatian kita adalah bagaimana karakter Tan Sri Dr. Noor Hisham juga kini telah pun menjadi antara karakter dalam Boboiboy Boy untuk dalam usaha untuk memberikan anda mesej-mesej PSA dalam bentuk animasi. Itu juga antara perkara yang boleh juga anda cari di astroawani.com. Sebab apa, di astroawani.com kita hari ini kita bukan sahaja memberikan anda perkembangan dari masa ke masa berkenaan dengan situasi semasa politik Malaysia. Banyak spekulasi, banyak sumber yang bercakap, banyak juga orang yang boleh percaya, tak boleh percaya, kita nak ikut dan sebagainya. Jadi kami cuba bawakan kepada anda sebanyak mungkin maklumat terkini, perkembangan terkini. Namun hingga setakat ini belum ada kenyataan rasmi dari pihak kerajaan, tetapi kita masih lagi menunggu. Mungkin malam ini, mungkin esok pagi, kita belum tahu, tapi kita akan cuba dapatkan secepat mungkin dan sekerap mungkin kepada anda. Terus saja ikuti kami di semua platform Astro Awani, dan juga anda boleh kongsikan juga dan berbual bersama kami di akaun Telegram rasmi Astro Awani. Zul.